Fakihna fi din wa alimna ta'wil sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, alhamdulillah, semua alhamdulillah. Kita dalam surah Al-Alaq, iaitu segumpal darah ataupun dipanggil sebagai zygote. Jadi apa yang dibincangkan dalam surah ni iaitu ayat pertama di situ, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka Iqra fi'lu amrin, bacalah engkau wahai Muhammad, bismi dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakanmu lah maknanya, atau yang telah menciptakan. Adapun maf'ulun bih, cipta dia, mangsa dia mana? Mangsa tidak disebut. Sebab mangsa ni tak wajib sebutlah. Cukup sekadar ada fa'il dan juga fa'il, iaitu huwa dalam dia, balik kepada Rabb. Kemudian ayat kedua, khalaqal insana. Kemudian dia terang pula yang telah menciptakan manusia, yang tu ada mangsa pula. Min alaq, daripada zygote, segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah olehmu, yang ni dah ayat 3 ni. Belum. Ni belum. Belum baca lagi, baru 2 ayat lah maknanya. Ya. Iqra wa rabbukal akram. Boleh? Jadi ayat ketiga iaitu Iqra wa rabbukal akram. Benda yang sama lah. Boleh. Stop ulang ni sekali. Iqra. Kau. Maknanya bacalah apa sahaja yang baik-baik lah. Ada 3 ayat kat sini. Inilah ayat pertama turun 1400 tahun dulu lah. Wow. Iqra pun dah belajar dah. Tapi kita tak ada kat dalam kad kita tu lah. Yang ada wow. Rob. Wow. Hal. Ka. Okey, ka lagi. Lazi. Allazi ayyuh. Bi. Ayyuh. Qalam bahasa Melayu lah. Qalam pen. Kemudian Ma. insan dah tahu dah. Ma. Lam. Lam. Yang lam dah tahu dah kan. Rasanya semua dah tahu dah kot. Soalan dia wow tu wow apa tu? Wow hal Ustaz. Wow taufik. Wal hal. Dalam masa tu. Wow dalam haraf wal hal. Okey. Tak apa, buat dulu. Baik, Iqra dekat situ perbuatan ke isim ke fa'il? Haraf. Iqra fa'il apa? Mati belakang ni adalah fa'il Amrin. fa'il amar. Domir apa ni? Anta. Anta. Domir anta, maka kita boleh bawa masuk terjemahan anta itulah engkau. Lepas tu bawakan terjemahan amar, tambahlah kat belakang. Engkau bacalah. Maka waw dekat sini adalah waw hal. Waw hal ni selalunya macam ni tau. Selepas waw tu, dia adalah jumlah yang sempurna. Jumlah yang sempurna ni, dia adalah ayat yang sempurna. Maknanya ada mubtada, ada khabar, ada fa'il, ada fa'il. Waw tu boleh jadi waw hal. Boleh? Wow hal. Waw hal ni memang dia punya keadaan dia selepas dia tu adalah jumlah yang sempurna lah. Jumlah mufidah lah dalam bahasa Melayu panggil. Boleh? Kebanyakannya. Boleh? Sampai tak makna tu. Jadi ayat selepas waw hal selalunya akan jadi jumlah baru lah, ataupun ayat baru balik. Maka mulalah dengan rob. Rob nak jadi apa tu? Isim fa'il huruf tu. Isim. Kalau ayat mula dengan isim, apa nama ayat tu? Tada. Mubtada. Yang mana mubtada memerlukan kepada apa? Khabar. Apa nak cerita pasal Tuhan tu? Quran yang karim. Karim. Apa dia? Yang maha mulia. Maha mulia ni lah akan jadi khabar. Karim. Sama macam cikgu cakap tadi.
Boleh? Kata asal dia karim ya Ustaz? Asal daripada karim, iaitu maha mulia. Maknanya kalau baca apa-apa pun Allah mesti tahu atas. Jadi tak adalah baca merepek kan. Benda-benda merepek URTV kan, tak adalah kita baca. Ka tu jadi apa tu? Warabbuka ka tu. Domain. Domer melekat dengan isim jadi MI. Ayuh. Kebanyakan dah hafal lah. Kemudian ayat bermula dengan allazi. Allazi nak jadi apa tu? Mausul. Isim mausul. Baik, kalau isim mausul nak terjemah apa tu? Yang. Boleh? Kalau yang jadi apa tu? Jadi sifat. Ayuh. Kalau yang dia akan jadi sifat. Boleh? Sifat kepada siapa? Sifat kepada Rabbu. Maka dia asal dia duduk baris depan juga. Sebenarnya cuma kenapa tak baris depan sifat ni? Mabni. Boleh? Dia masuk dalam isim yang mabni. Iaitu dia tak boleh berubah. Dia macam tu lah Roman. Boleh? Jadi yang akan allama isim fa'il huruf balik. Fi'il. Fa'il apa ni? Fa'il madhi. Wa. Ayuh. Huwa balik kepada Rabbuka. Rob balik. Boleh? Yang dia mengajarkan ataupun mengajar. Dia mengajar. Dia akan mengajar kita lah. Allah akan bagi ilmu dekat kita ni. B mana apa? B? Dengan pen. Dengan pena ni iaitu benda yang bertulis lah. Jadi Allah akan mengajar manusia dengan Alam tu alam majrur ke Ustaz? Jar majrur lah. Jar majrur dah tak tulis dah kat dalam kelas ni. Benda dah masyhur dah. Jar majrur ni dah masyhur. Apa dia? Ada Robbi dengan Robbu tu, Robbi mesti MI kan? Tak dengar cikgu apa dia? Kalau Robbi dengan Robbu, okey. Robbi tu MI. Mana ada Robbi dalam ni? Tak ada pun. Ada ayat pertama tu Ustaz. Oh. Okey. Yang tu tempat dia kedudukan Rob tu MI. Tengoklah Rob duduk kat mana. Kalau Rob tu duduk lepas jar baris bawah lah. Majrur. Min Robbi. Bukan sebab MI ke? Bukan Ustaz Yang ni dia tak boleh jadi MI sebab tak ada orang nak sandar kat dia. Waw huruf dia tidak bersandar. Yang bersandar isim. Huruf dan fi'il tidak bersandar. Huruf dan fi'il. Sebab tanda-tanda isim kan bersandar. Kalau huruf dengan fi'il bersandar agak, tak ada lah tanda isim. Okey. Yang ayat pertama Ustaz, Cikgu Mazli cakap tu, yang ayat pertama Rabbika. Kenapa dia Rabbi? Yang tu isim sandar dekat dia. Dengan nama apa? Nama Tuhan. Yang dia MI saya tanya tu Ustaz. Yang tu dia jadi MI sebab ayat tergantung. Dia macam ni. MI ni simbolik dia ayat tergantung. Satu lagi kita boleh jumpa Robba. Kalau Robba dia macam mana lah? Kalau Robba tengok ayat tu kalau dia jadi mangsa. Contoh aku meminta Tuhanku. Tuhan jadi mangsa kena minta tu. Sekarang ni kita tengok tempat kedudukan dalam ayat tu. Tu yang itu soalan salam. Kenapa ada ni? Kenapa baris depan? Kena tengok ayat Quran tu. Dia tak boleh satu seketul. Kalau contoh macam seketul je. Contohnya kalimah rob. Dia sebiji je. Yang ni kita boleh bariskan apa saja kita nak. Kita mungkin boleh baris depan. Boleh baris bawah. Boleh baris atas. Sebab dia memang tak ada apa-apa kedudukan dalam ayat. Tapi bila rob tu duduk dekat awal ayat mubtada baris depan. Rob tu duduk lepas huruf jar.
maka baris bawah. Jangan baris depan. Sebab rob bukan mabni. Perkataan rob. Maksud soalan saya kan, adakah kita boleh macam automatic fikir kalau Rabbu je, kita tahulah dia mubtada. Kalau Bukan. Tak boleh juga. Fa'il baris depan tak? Kalau kita tengok dalam kad kita ni, kan, dalam kad yang kalender ni ke ataupun kad lama tu, kad lama muka surat 5 lah, kad ni muka surat 6. Kalau kita tengok dia punya yang baris depan, mubtada baris depan, khabar baris depan. Ya. Fa'il baris depan, isim kana baris depan. Dia salah satu lah. Salah satu daripada yang nama-nama baris depan yang ada dalam kad tu. Tengok ayat tu. Ustaz, kalau Rabbu dia boleh jadi mubtada, dia pun boleh jadi khabar juga kan Ustaz kan? Okey, contoh betul kan? Betul lah. Jadi contoh saya buat macam ni. Wa huwa. Contohlah. Okey. Agak-agak dalam ayat ni Rob nak jadi apa? Dan dialah Tuhan langit-langit dan bumi, contoh. Kenapa baris depan? Sebab dia mubtada. Apa dia? Gantung tulisan dia. Sebab dia mubtada. Mubtada bukan awal ayat. Mubtada awal ayat. Rabbis sama. Rabbus samawat. Wa huwa rabbus sama ke rabbas sama ke rabbis sama? Rabbis sama Ustaz. Rabbis. Sama. Okey, Puan Munir kenapa baca baris bawah? Tak tahu sebab dia Makna tahu kan makna? Cuba tengok makna Dan dialah Tuhan langit-langit contohnya. Okey, nak baris apa? Mudaf Ustaz, Depan. mudaf. Okey, mudhaf iyalah sebelah ni akan jadi MI. Okey, baris bawah. Baik, Rob nak baris apa? Mudhaf mana ada baris? Depan lah. Kenapa nak baris depan pula tu? Yang khabar. Ayuh, ni khabar. Sebab ni mubtada. Ni mubtada. Kalau nak tahu baris tengah-tengah ni, kena tengok dulu daripada punca. Ayat mula dengan apa. Tu yang saya cakap, fokus ayat apa. Starting dia. Starting ayat sangat penting. Baru kita tahu, kalau ayat mula dengan fi'il, mungkin ni fa'il. Tapi kalau ayat mula dengan isim, mubtada, apa lagi nak cari? Khabar. Jadi, tengok kalimah rob tu duduk kat mana dalam ayat Quran. Okey Ustaz. Dia macam dah nak dapat tu kan, tapi dia macam tergantung je. Dah lama tergantung. Minggu lepas tak datang? Minggu lepas? Datang. Datang kan? Kelas kita tak pernah cuti saya rasa. Kan? Ada Ustaz sekali tak lupa. Ada sekali tak bangun lah bulan puasa tu. Tololap pula. Oh, rumah pula tak kena kerja. Ustaz ulang bersekali. Apa dia? ulang Ustaz. Sekarang ni macam ni ayat dia. Ayat dia sekarang ni orang kita nak confirm kan kenapa adakah baris tadi soalan Cikgu Mazli kata adakah kalau jumpa dalam Quran Rabbu tu baris depan je dia mesti mubtada. Kita bagi jawapan tidaklah begitu sebab tak semua dia kat baris ni dia berdasarkan ayat tersebut. Kita nak letak baris dekat dalam satu-satu ayat. Contohnya kita nak baca kitab tak ada baris. Tiba-tiba je kosong lah semua ni. Janganlah tinggalkan nahu kita tu. Yang saya mentionkan daripada dulu lagi. Contohnya baca kitab tak ada baris. Orang nak tanya baris Rabbu ni. Contohnya, Rob ke, Robba ke, Robbi ke, Robbu. Orang nak tanya kita. Kita jangan lupa pegang awal apa dia. Awal tu kita nak tahu. Kalau awal tu fi'il, khabar dah tak ada. Fi'il mesti ada fa'il aturan dia. Kalau awal tu isim mubtada. Fa'il dah tak ada. Yang ada khabarnya. Jadi alert dekat starting tu. Walaupun saya tanya tengah tu, tengok awal balik. Okey, wow ni ataf kot, tak apalah. Huwa isim domer. Mubtada. Barulah kita tahu ni khabar. Baru kita kena cek khabar dia.
Sampai tak Oh. maksud dia tu? Sampai Ustaz. Oh. Domir Rabbu ni kalau dah khabar dia memang ada baris atas. Tak apalah. Depan lah. Depan lah. Bari depan lah, sebab dia khabar. Jadi kita kena sambungkan dulu Ustaz. Wa huwa Rabba kau kita tengok jadi. Kalau tengok depan tu isim, sebelah tu dia jadi apalah ya? Khabar. Apa ni? Okey, kita buat satu ayat. Kita tengok Inna. Rob nak baris apa? Baris atas. Depan. Rabbalah. Depan. Kenapa baris depan? Baris atas. Inna. Khabar Inna. Khobar. Okey, sabar dulu. Baik, Khabar isim Inna. Inna mana? Isim Ina. Oh. Ayuh, isim Innahu. Inna Maka baris ni atas. jadi khabar. Khabar Inna. Inna baris. Depan. Baris depan. Rabbus sama. Innahu Rabbus. Innahu Rabbus sama. Jadi dia baris depan kat sini sebab khabar Inna. Bukan sebab mubtada, bukan sebab khabar. Ni khabar Inna. Betul-betul. Tengok starting tu. Berubah baris Rabbu ni, Robba, Robbi. Khabar dia. Oh tu yang kena baris depan tu. Apa? Baris atas. Baris depan tu. Baris atas. Baris depan. Saya nak tanya satu contoh lain tak? Macam Allahu Akbar dia bari depan ke tak? Okey. Kita buat Allahu Akbar kan. Baik, Allah Akbar. Saya ada buat filem, ada buat video pendek, itu tengok tak? Tengok. Yang pasal surah Luqman tu ada dah dengar dah. Dalam Facebook tu. Jangan lupa like and share. Masyuk. Ada masyuk tu. Itu memang saja-saja je nak perkenalkan kan. Nak cerita-cerita lah. Allah Akbar. Baik, Allah Akbar nak baris apa tu? Atas. Depan. Akbar. Bari Atas ke depan. depan ke bawah? Depan. Kenapa pula? Mubtada khobar. Mubtada sebab tengok starting isim mubtada. Isim mubtada. Jadi khabar ada. Tak lagi satu tak yang macam istighfar tu. Astaghfirullahaladzim aladzim la ilaha illa wal hayal kan. Bukan hayal. Wal hayya. Banyak orang baca hayal kan? Dia boleh dua-dua tu tapi hayya lebih kuat sebenarnya. Hayal kan. Ya. Tapi kalau ayat kursi hayyu. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dia macam ni. Allah tu isim kan? Macam ni hal cerita kan. Tu ambil gambar. Contohlah kan. Dalam ayat kursi apa dia? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ayat dia macam tu. Kemudian ayat lain, astaghfirullah. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Okey. Sekarang ni kalau ayat kursi Allah baca baris apa tu? Allahu. Baris depan sebab Mubtada. mubtada, boleh. Yang ni cuba tengok Allah asal dia macam ni tau. Allah yang tengah-tengah tu dia buat macam bracket tau. Dia nak cerita kan. Lepas tu ni adalah yang maha hidup. Maka hidup yang jadi apa ni? Kalau yang sifat kepada Allah. Maka sifat baris dia macam mana? Depan. Ikut. Dia follow lah. Sifat bukan baris depan. Dia follow. Ayuh, dia ikut.
dia akan ikutlah Allah baris Okey. depan. Sama juga astaghfirullah ni baris apa Allah? Atas. Astagfirullah. Astagfirullah. Sebab apa baris atas? Sebab dia Guys, buat. Cuba tengok sebelum dia. Isim ke fi'il ni? Astagfirullah. Tengok sebelum. Jangan tengok tempat lain dulu. Tengok tengok Allah lah. Tengok sebelum tu. PL. Okey, fi'il madhi mudhari'. Mudhari'. Anita. Dorek. Apa tanda mudhari'? Anita. Okey, ada Anita. Ada lah alif kat sini kan. Anita kan. Baik, domer apa ni? Kalau Ana. tambah alif. Ana. Domer ana. Okey, ana jadi apa? Fa'il. 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 Fi'il mesti ada fa'il. Okey. Ana fa'il. Allah jadi MB. MB. MB baris apa? Okey. Betul. MB baris atas. Okey. Maka sifat nak baca baris? Kod je. Ikut. Ikut Allah. Kod. Itulah sebab baca macam tu. Astagfirullah. Barulah faham. Laju tu kita orang ni. Allah. Apa dia kadang-kadang kita kena belajar laju sikit. Tuan KJ sampai tak tu? Monong nampak tu. Betul. Astagfirullahaladzim. Ustaz, tadi kenapa Allah tu bari atas tak? MB. MB? MB. Fa'il ada, fa'il ada, MB pula. Aku memohon keampunan siapa? Keampunan Allah. Gambar je Ustaz. Tapi kita tak bahaskan, kita buat arrow sifat lah. Kita tulis. Yang ni pun sifat. Maka sifat hukum baris dia ikut lah. Maka kalau dalam kitab Al-Azkar Imam Nawawi, Hayya Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayya. Dia sebenarnya allazi la ilaha illa huwa tu bracket tu. Dia tambahan. Sebenarnya sepatutnya astaghfirullahalazim. Lepas tu al-hayya al-qayyuma. Macam tu. Azim tu dah satu dah. Sifat dia. Ni sifat lagi, ni sifat lagi. Kita nak puji Allah kan. Buatlah sifat-sifat dia. Sebenarnya aku memohon kepada Allah yang Maha Agung, Maha Hidup, Maha Berdiri. Lepas tu Al-Lazi mana apa? Al-Lazi lah. Yang mana tiada satu pun Tuhan yang benar melainkan Dia. Tu bracket. Dia panggil macam tambahan selingan . Contohnya macam kita kata apa? Datuk Ismail Sabri, lepas tu Perdana Menteri Malaysia. Yang tu dia tambahan tu. Apa nama dia? Dia selingan lah, selingan. Maklumat tu. Ustaz nak tanya sikit boleh? Yeah. Yang kalau macam astagfirullah tu kan, astagfirullah tu aku minta ampun kan. Kalau berbaris bawah tu istighfarullah tu Ustaz. Mana kami ada tak? Tak istighfir. Ada. Astag dengan istag ada tak? Istighfir ada. Istighfir. Istighfir tu maknanya fi'il amar. Kami Bukan kami. Fi'il amar domain anta. Mati belakang. Okay. Istighfir. Masa bila kita gunakan tu Ustaz? Istighfir masa nak suruh orang fi'il amar. Ya. Kita nak suruh orang tu beristighfar, kita kata ya istighfar macam itulah. Ya Tuan KJ, istighfir. Contohnya dia tengah mengamuk ke apa kan. Istighfar, kita suruh dia istighfar. Minta ampun sikit. Okey, dah faham dah. Terima kasih Ustaz. Kalau domer anta, kalau domer antum cuba tengok dekat fi'il tu, kat fi'il tu. Cuba buka je.
Antum tambah apa? Fi'il amar. Antum. Tambah waw alif. Astaghfiru. Ayuh, istaghfiru. Dia tambah waw alif kat belakang. Jadi daripada istaghfir tadi jadi istaghfiru. Antum. Tu yang dalam khutbah tu sebelum nak solat kan fastaghfiru. Kan fastaghfiru, maka istighfarlah kalian. Dia suruh kita istighfar tu, kita buat astagfirullahalazim. Istighfar lah sikit. Antum. Ya antum ni kalau Sebab khatib dah suruh istighfar. Ada? Fi'il amar. Nama sambung Ustaz kan? Apa dia? Nama Abdul tadi Ustaz. Alamat lisan. Bersambung lagi sekejap. Meriah. Baik, saya padam yang bawah ni Boleh? Okey dah ni Ambil gambar tu. Ni tadi dah ambil gambar kan? Dah. Masalah nak ambil Tunggu gambar sekejap. atas lain, bawah lain. Tak apa tu. Kita je belajar. Faham? Yang belajar je lah, faham lah. Orang luar tengok apa bodoh dia belajar tau. Masalah Alhamdulillah. Yang allazi la ilaha illa tu, huwa tu, sampai kalimah huwa tu, yang tu dia panggil apa tau? Dia panggil penerangan lagi lah. Macam seorang wanita lemas di Sungai Pahang. Lepas tu dia buat sungai yang terpanjang di semenanjung Malaysia. Contoh, sungai terpanjang ke terbesar? Pahang yang terpanjang. Terpanjang kan? Semenanjung lah. Di semenanjung lah. Kalau dekat Sabah Sarawak yang paling panjang sungai apa nama? Lupa dah. Rajang. Rejang. Yap. Sungai Rejang. Rajang ke Rejang? Rejang. Ada jang lah bunyi ujung jang lah. Rejang. Apa kono Rejang? Kita pernah tengok Ustaz. Apa dia? Ustaz, kalau yang astagfirullah tu kalau orang dengar kita sebut hayal macam pelik tak? Tapi kita baca faham kan? tak apa, dia sifat kan? Kita belajar. Dia sifat pada Allah kan? Jadi dengar kalimah Allah tu, lepas tu Al-Hayya, Al-Hayyu tu ikutlah Allah tu bari apa. Tengoklah kedudukan ayat tu. Allah jadi apa? Kalau Allah jadi MB bari atas, Hayya sebab sifat. Tapi ada yang baca bari depan, kita tak salahkan juga sebab ada sebab macam tu. Cuma boleh lah. Cuma tak kuat saya rasa. Kalau saya cenderung ke baris atas. Ada perbahasan dulu dia orang buat. Tapi saya cenderung baris atas. Cuma mulut terlopeh hayu kat bunyi. Maka minta Allah ampun lah kalau salah. Dah lah nak minta ampun kan, salah baca pula. Ayu. Macam surau depan rumah saya ni dia baca hayya. Orang lain semua hayyul, dia hayya dia Tok Imam tu. Dia cuba Dia dah biasa tu Ustaz. dia membiasakan yang betul lah. Okey lah tu kan. Tapi tak apalah, mana-mana pun okey. Tak ada isu lah. Maknanya bukan benda bid'ah lah maksud dia. Baik, sekarang ni ayat yang kedua ni fi'il, ayat allazi. Huwa jadi apa? Fi'il kena ada apa? Fa'il. Sama agak macam ni tadi. Fi'il ada fa'il lah. Sebenarnya macam ni lah. Fi'il, fa'il. Okey, ayat dah sempurna lah, potong. Mula balik dengan waw hal. Lepas tu ayat mula dengan isim. Mubtada balik. Mubtada ada khabar. Potong. Tapi dah ni sifat kepada Rabb, potong kat sini lah. Contoh. Kemudian fi'il balik. Fi'il kena ada fa'il. Dah siap lah tu. Sambunglah jar majrur tu. Potong. Ayat mula balik allama tadi. Isim fi'il. Ayat mula balik dengan fi'il. Maka memerlukan kepada
Fa'il. Fa'il. Domer apa ni? Alama ni. Huwa. Wow. Domer huwa dan huwa jadi apa? Fa'il. Fa'il. Huwa ni dia boleh jadi fa'il apabila huwa tu boleh kita balikkan ke belakang. Iaitu rob. Dialah dan dialah yang mengajar dialah. Dia dia tak boleh pakai di kecil. Ada cikgu marah ni. Dia mengajar. Boleh? Dia mengajar. Maka fa'il ada, insan jadi apa? MB. MB ya. MB baca baris atas. Dah siap ke belum ni? Belum. Dia mengajar manusia. Betul. Tapi mengajar perlu kepada dua mangsa sebenarnya. Maka ma ni nak terjemah apa ni? Apa yang? Apa yang ni adalah MB kedua. Boleh? Ya. Contoh kita buat satu ayat. Saya mengajar Ahmad matematik. Mana mangsa pertama? Matematik. Mangsa pertama. Ahmad. 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 Ayuh. Mangsa kedua? Matematik. Jadi Allah mengajar manusia apa yang ni maknanya terlampau umum dan termasuklah bahasa Arab yang kita tengah belajar ni. Boleh? Allah lah yang ajar kita. Janganlah risau. Boleh? Keluar. Habis yang terpacak depan ni saja-saja je lah. Allah bagilah. Bagi ruang lah kat saya. Boleh? Baik, dah siap dah ma tu. MB2 dah siap dah. Datang pula selepas tu lam pula. Lam huruf apa ni? Jazam. Huruf jazam. Fungsi apa tu? Mematikan. Mematikan fi'il mudhari'. Mematikan fi'il mudhari'. Maka ni fi'il mudhari' sebab mati belakang dia. Domer apa ni? Domer huwa. Domer huwa. Huwa nak balik ke siapa ni? Balik ke Rasul Ahmad insan. Dia ketahui. Yang insan Ustaz kan? Insan Ustaz. Insan. Ayuh. Maka huwa jadi apa? MI. Bukan fa'il. Fa'il kena ada fa'il. Jangan miss benda-benda istilah. Asalkan dia boleh balik ke belakang. Sebab ni nak balik ke insan ni boleh balik ya. Huwa tu fa'il. Asal boleh balik ya, itulah fa'il.